A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? Okey, alhamdulillah. So we are live, insya-Allah. Hopefully everything is in a good order. Everything is okay, hopefully. Pada jam 9 malam. Hopefully okey lah, pasal pukul 9 ni kan kita tak tahu, takut ada yang berada dalam keadaan tak bersedia, tak sesuai untuk live. Pergilah tengok kakak, siapa tu? Takut emergency je. Okay. Dia live ni dekat tempat mana ni? Dekat RT TV, RT, dekat Irman Tahib. Okey lah, 3 tempat live kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan sekalian? How's everybody doing? Is everybody okay? Everybody feeling fantastic? Everybody feeling thankful, grateful? Alhamdulillah, Allah bagi kita peluang untuk teruskan hari ni. So malam ni kita sambil-sambil berehat, saya ingin meraihkan kalau ada apa-apa soalan berkenaan dengan hartanah, kewangan, pinjaman, penilaian dan sebagainya. Di malam ni nak ambil peluang sebenarnya tuan-tuan puan kan. Because banyak soalan kita dapat dekat TikTok, dekat Facebook. So kadang-kadang jawapan tu perlu diterangkan dengan lebih kemas, lebih lanjut, lebih panjang. So dekat situlah yang kita jadikan sesi malam ni. Sesi Q&A. Tu je lah. Kan, so dengan sesi Q&A ni berpeluang untuk tuan-tuan puan kalau nak tanya apa-apa soalan, boleh, tak ada masalah. Kan, so dalam keadaan itu sesuai lah, selesa lah untuk saya bercerita. Yelah, kalau macam TikTok tu saya boleh bagi jawapan dalam tempoh 3 minit. Itu kalau TikTok. Kalau dalam Facebook saya kena menulis. Menulis kadang-kadang orang tu baca dia tak betul-betul faham. Dia tanya balik kan. Bukan salah dia tanya balik pun. Jadi kita jadi macam ini nak kena terangkan secara serius. So saya bincang dengan tim, saya bincang dengan Anis, saya punya social media manager untuk kita buat satu sesi khas lah. Cumanya tuan-tuan puan, bagi yang dah masuk ni, saya nak tanya sedikit pandangan lah. Tuan-tuan puan, kalau kita buat live sharing macam ni lah untuk saya kongsikan sedikit ilmu yang Allah pinjamkan dan disulamkan dekat sedikit pengalaman kan. Pada pandangan tuan-tuan puan yang dah ada ni, sesuai dibuat jam berapa? Kalau pukul 9 okey ke atau 9.30? Kita kena tanya pandangan audiens juga. Dia bukan pasal waktu bila saya sesuai. Dia waktu bila audiens sesuai. Kerana penting kena ada audiens supaya saya boleh raikan soalan. Kalau tidak, saya just raikan soalan-soalan yang dah ada lah. So contohnya macam ni, Anis boleh naikkan soalan dan saya raikan lah. Kan, sambil-sambil itulah kan. So kemungkinan lah saya rasa saya akan bincang dengan tim. Kemungkinan pukul 9 ni adalah tempoh masa yang masih lagi high time. Baru nak solat isyak kan, mungkin solat isyak berjemaah dengan keluarga, nak tengok kerja sekolah anak-anak. Ada tu yang mungkin baru nak makan apa semua kan. Pukul 9 ni agak kelang kabut sikit lah. Tapi kena tanya pandangan dululah. Saya okey je. Macam mana pun saya sebagai orang yang ingin buat sharing tu, saya akan jalan masa saya kan. Contoh macam ni, tadi dah settle semua dah. Lepas maghrib dah settle apa semua. So saya terus masuk dalam live. Cumanya malam ni saya ada sampai pukul 9.30 saja. Pasal apa? Malam ni kebetulan adik saya datang daripada Terengganu. Datang duduk rumah saya 2-3 hari ni. So malam ni bas dia pukul 10.30. Jadi 9.30 kena pergi hantar dia lah dekat bus station dekat rumah saya ni je. Dekat Bandar Tasik Selatan. Terminal Bandar Tasik Selatan. So Tuan Faizal pukul 9 okey Tuan Faizal? 9 o'clock is okay? Alright lah. So pandangan lain tuan-tuan puan yang ada ni pukul 9 ke 9.30. Tapi Tuan Faizal lah, just to be honest lah, sebelum ni kita pernah buat live 9.30. 9.30 tu orang dah masuk dah. Yang lagi ramainya sebenarnya pukul 10.30. Yang lagi lewat pukul 10.30, 11. Itu lagi ramai. Lagi banyak soalan. Lagi meriah, lagi rancak pukul 10.30 ke atas. Mungkin kerana anak-anak dah tidur.
Mungkin kerana mungkin dah urus selesai semua kan, dalam keadaan yang dah selesa, dah mula pegang handphone, nak tengok update status dan sebagainya kan. So wallahualam, saya okey je, because why? Kejap lagi saya biasanya macam ni tuan-tuan, jadual saya setiap hari kan, bila saya dah settle, katalah contoh malam ni kita buat live, kejap lagi saya bertapalah buat kerja-kerja saya. Kalau malam kan tenang, senyap je kan, ideanya pun lebih serasi datang kan. So itu yang saya akan bertapa lah. Bertapa kadang sampai pukul 1, pukul 2 pagi. Itu normal kan. So alright. So kadang-kadang saya buat kajian, kadang-kadang saya suka membaca artikel dan sebagainya kan. So itu yang saya suka buat malam tu. Alright. Okey, Puan Rohani. Ya, Waalaikumsalam. Kak Rohani, apa khabar? Kak Rohani okey? Alhamdulillah okey. So saya raikan soalan teruslah tuan-tuan. Since saya ada 20 minit saja pada malam ni sampai 9.30. Sambil-sambil tu tuan-tuan boleh selitlah soalan masing-masing. So okey. Apa yang staff saya dah buat, tim saya dah buat, iaitu Anis dah buat. Dia dah kumpulkan soalan-soalan daripada media sosial platform yang lain. So malam ni kita raikan dan kita bincangkan soalan-soalan tersebut. Okey, baik. Kita tengok yang pertama. Soalan yang saya terima. Saya dan suami join loan tapi banker kata tak termasuk insurans. Insurans kena cari sendiri. Nak apply di mana ya? Okey, beres. So dekat sini kadang-kadang berlaku. Dekat saya pun, saya sebagai property investor, kadang-kadang saya buat loan tersebut, bank tak provide MRTT. Very surprising. Saya pun agak, first time saya dapat tu agak macam terkejut lah. Kenapa banker ni tak ambil peluang untuk offer saya MRTT? Because being honest, kadang-kadang banker yang offer MRTT tu adalah sedikit sebanyak 2-3% commission di dekat situ yang diberikan oleh Takaful kerana dia offer kat kita MRTT. Tapi it happens, ia berlaku di mana kadang-kadang bank hanya offer loan saja. Dia tak offer MRTT yang digandingkan dengan loan tersebut. Atas beberapa sebab. Antara sebab utamanya nombor satu, bank melihat yang kita beli rumah tersebut, saya lah yang berlaku dekat kes saya kan, iaitu dia punya market value tu jauh lebih tinggi daripada loan yang saya buat. Contoh, saya pernah buat loan satu rumah yang market value-nya RM800,000. RM800,000 So somehow saya buat loan RM400 sahaja. So dekat situ ada buffer cushion di mata bank RM400,000. Jadi bank melihat kalau apa-apa berlaku dekat saya, kecacatan kekal atau kematian. Jadi dia tak bimbang untuk foreclosure. Untuk dia lelong tu tak bimbang because cushion dia besar. So bank kata apa saya? Tuan Iman, kalau Tuan Iman nak ambil hibah ataupun takaful sendiri, family takaful plan untuk cover loan ni pun tak ada masalah. Kita tidak wajibkan ambil MRTT. So pada saya untuk jawapan ni ialah, nasihat saya ialah tak perlulah ambil MRTT. Because why? Since bank dah benarkan untuk ambil loan saja. So apa yang kita ambil adalah kita ambil hibah atau nama lainnya family takaful plan kan with any operator. AIA, apa lagi, Prudential, Takaful Malaysia, Etika Takaful dan sebagainya kan. Ambil yang sesuai dengan kadar loan yang kita buat. Contoh, loan kita tu RM400,000 kan. So kita ambil lah family takaful plan RM400,000. Katalah umur kita panjang. Allah panjangkan umur kita sampailah selesai bayaran pinjaman. Tengok-tengok tak ada apa jadi. Tak ada kecacatan kekal ataupun tak ada berlaku kematian. So daripada takaful plan yang kita ambil tu, kita boleh dalam keadaan yang kalau dah habis tempoh pembayaran takaful plan tersebut, kita ada cash value. Alright, dia tak panggil saving lah, dia panggil cash value. Adalah cash value sikit lebihan yang kita akan dapat. Satu. Yang kedua, katakanlah berlaku kematian sepanjang tempoh bayaran pinjaman tersebut. Katalah kita ambil 30 tahun, kita meninggal pada tahun ke-20. So masih ada lagi baki hutang. So apa takaful hibah yang kita dapat tu, katalah kita namakan isteri kita. So isteri kita dapat duit RM400,000. Because why? Takaful policy tu dia punya bayaran pampasan RM400,000. So RM400,000 tu dia dapat, dia akan bayar baki pinjaman pada bank. So lebihan tu dapatlah digunakan untuk keluarga. So that's the beauty. Kalau kita ada option untuk tidak ambil MRTT, kita ambil lah family takaful plan ataupun hibah. Cumanya apa yang menjadi keperbezaan yang ketara ialah dari segi dia punya premium contribution. MRTT ni lebih murah daripada kita ambil family takaful plan yang kita kena bayar setiap bulan tersebut. So dia ada, ialah semua benda pun ada kelebihan dan kelemahan masing-masing. Alright. Okay, soalan seterusnya. Saya dan suami join loan tapi kata tak masuk insurans. Ni yang tadi lah sama lah Alright, soalan-soalan lain kalau ada masihlah sama. Oh, okey, saya faham sekarang. Anis naikkan dekat 3 platform supaya semua orang boleh nampak soalan tu. It's okay Anis, naikkan dekat satu, nanti saya akan appearkan dekat kita punya screen ni supaya orang lain semua boleh nampak soalan tersebut secara real time. Alright.
Ya, Muhammad Farid. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Puan Rohani, Waalaikumsalam. Tuan Izzah Ismail. Saya sukalah raikan tuan-tuan puan ni. Very committed. Kalau saya buat sharing je, more or less kan. Tuan Farid ada, Kak Rohani ada. So, Tuan Izzah Ismail ada. So, saya berterima kasih sebenarnya pada tuan-tuan puan kerana sentiasa meraikan ilmu perkongsian yang saya lakukan. Yang tu satulah, terima kasih kerana sudi mendengar. Yang kedua, saya harap tuan-tuan puan faham apa yang saya sampaikan. Kedua, namun darjat paling tinggi yang saya sentiasa harapkan dalam perkongsian saya ialah ia mampu menjadi satu ilmu yang menambah baik kehidupan tuan-tuan. Saya sampai tak begitu? Kan? Tuan-tuan seronok dengan saya sharing ni sampai tak darjat tu, iaitu lepas dengar tu, oh faham, okey, cuba buat tengok keadaan hidup lebih baik. Itu yang kita harapkanlah setiap kali kita buat sharing. Hopefully. Alright? Okey. Najmi, Tuan Najmi, boleh insyaAllah. Mana dia macam ni tuan-tuan, bila kita buat sesi soal jawab ni, dia bukan bermaksud saya bagus, tidak. Bukan bermaksud saya ni perfect, bukan bermaksud saya ni megazone, bukan. Power gila pun semua, tidak. Dia lebih bermaksud adalah saya ada sedikit ilmu, pengalaman yang Allah hadirkan, pinjamkan dalam diri saya. So selagi soalan tersebut within capacity saya untuk menjawab, saya jawablah. Kalau saya tak boleh jawab, saya akan cuba cari jawapan sebagai pembelajaran saya yang baru. So jadi tuan-tuan puan, kita jadi tenang bila kita letakkan positionnya begitu. Maksudnya tuan-tuan puan sendiri pun kan ada ilmu sikit, segan nak buat sharing. Because why tuan-tuan puan risau yang takut ilmu tu tak sempurna. Memang sampai bila pun ilmu kita takkan sempurna. Kerana kita adalah hamba. Hamba apa definisi dia? Iaitu satu kejadian yang jauh dari kesempurnaan. So which is okay, don't worry kan. So that's why saya pun tengok kadang orang tanya soalan, minta maaf lah. Saya tak pernah dengar benda tu. So it's okay. Saya pun ambil note, saya berminat untuk kaji lagi dan next time saya belajar sesuatu. Okay. Baik, nak tanya kalau rumah subsale and buyer dah sign SMP. Nak tanya kalau rumah subsale, buyer dah sign SMP. Okay. Ada kerosakan pada rumah, siapa yang perlu tanggung kos baiki? Owner lama atau buyer? Okay, this is a very good question. Dia berbalik kepada kontrak. Kontrak kita apa dalam jual beli rumah iaitu sales and purchase agreement. Okey, semua perkara yang melibatkan urusan jual beli kena ada kontrak. Okey, supaya benda tu jelas dan term and condition difahami dan dibaca dengan baik. Okey, di waktu sign, tengok saya buat Di waktu saya sign, saya sebagai buyer, katalah Tuan Najmi sebagai penjual. Di waktu saya sign, di waktu saya menyaksikan barang saya beli, rumah tu dalam keadaan baik. Kita tak payah cerita bocor lah. Kita cerita rumah tu asal 2 tingkat. Rumah teres 2 tingkat contohlah kan. Saya menyaksikan, saya membeli rumah teres 2 tingkat seadanya dalam keadaan baik. Katalah the moment saya dah dapat kunci, bank saya dah release bayaran apa semua, dapat kunci tinggal setingkat. So apa cerita? Maksudnya macam mana cerita ni? Apa cerita bro kan? Aku beli 2 tingkat. Kenapa jadi setingkat? So dekat sini jawapannya lah, kita akan berbalik apa yang kita nyatakan dalam SMP. Kalau waktu saya saksikan tu rumah tu ada tingkap, rumah tu ada pintu, rumah tu ada langsir, ada kipas dan ini yang saya setuju nak beli pada harga RM400,000. So saya harap dan saya mesti dapat waktu saya diserahkan kunci dalam keadaan bayaran penuh telah dilakukan, saya dapat seperti mana saya tengok awalnya. Jadi obviously Tuan Najmi, jawapannya ialah kalau apa-apa berlaku dalam proses pindah milik rumah tersebut lah kan, tiba-tiba pintu pecah, patah, anak beranak dia gaduh pergi gigit pintu tu kan, rosak, dia bagi kunci kat kita. Kita boleh bagi tahu lawyer, tuan lawyer dia tidak serahkan rumah tersebut dalam keadaan baik seperti mana saya setuju waktu saya beli dahulu. Jadi dekat sini sudah tentu sebagai owner dia mesti serahkan as is seperti mana yang buyer tu tengok sewaktu dia setuju nak beli. Dia tak boleh tuan-tuan, saya sebagai penerima tanah dekat 12 tahun tuan-tuan, macam-macam klien saya jumpa. Ada klien tu bukan sahaja dia nak cabut dia punya tingkap masa tu, dia kata tingkap ni mahal, dia buat sendiri, ukir sendiri kan. Saya kata tak boleh tuan, buyer datang beli rumah ni kena ada tingkap. Yelah saya jual rumah, tingkap saya tak jual sekali. Kenapa tuan tak bagi tahu waktu sign SMP? Dan rumah common sense mestilah ada tingkap. Satu. Yang kedua tuan-tuan puan, nasib baiklah dia tanya pandangan saya, ada kenal kontraktor tak? Saya kata kenapa tuan? Pasal saya nak cabut tile. Dapur dia ada tile kan, tile jenis 1x1 cantik lah kononnya kan, dia nak cabut. Saya kata bila cabut apa tinggallah si Miranda tu. Saya kata elok
Buyer datang, dia tengok, dia beli rumah dalam keadaan tilenya begitu. Pada harga 300,000 yang kita setuju nak jual. Kenapa waktu nak serah kunci, tile tu tak ada? Faham tak kan? So menjadikan apa yang kita setuju, apa yang kita nak, apa yang kita telah syaratkan itu mesti seadanya sama waktu selesai urusan jual beli tersebut. Alright, Tuan Azmi? Okey, Tuan Izzah Ismail, apa itu investment holding company? Bagaimana pelabur hartanah menggunakan IHC? Okey, Tuan Izzah Ismail, saya sendiri pun ada IHC saya sendiri. Okey, investment holding company ni Tuan Izzah kena fahamkan begini. Dia adalah gelaran. Kena faham kan Dia adalah gelaran. Dia bukan satu pendaftaran syarikat. Syarikat yang didaftarkan adalah Sdn Bhd. Macam biasa, it's a corporate company yang kita gelarkan dalam status syarikat iaitu Sdn Bhd. Kan syarikat kan ada sole prop, ada partnership dan yang ketiganya standard corporation, standard syarikat korporat iaitu Sdn Bhd. Dia adalah Sdn Bhd, cumanya dia punya revenue, dia punya income yang masuk dalam syarikat tersebut 80%, maksudnya 80% daripada income syarikat tersebut datang daripada investment. Dia bukan active income. Active income ni maksudnya apa? Macam kita, contohnya kita buat trading. Actively kita kena usahakan bisnes tersebut untuk hasilkan income. Kena jual, kena buat marketing, kena buat macam-macam lah kan untuk hasilkan income. Kalau IHC adalah company yang income-nya, revenue-nya datang, kebanyakannya 80% datang daripada kekuatan investment. Maksudnya investment return. Contohnya beginilah Tuan Izzah, macam syarikat saya sendiri, iaitu ada banyak property di bawah syarikat tersebut. Sdn Bhd lah, nama keluarga, nama Sdn Bhd. So banyaklah property kita buat sewa. So setiap bulan sewaan masuk. Syarikat ni ada buat bisnes lain tak? Tak ada. So bila syarikat ni tak ada buat bisnes lain, dia punya income tu 80% datang daripada 80% kalau kita katakan, kalau macam ni solely 100% lah. 100% datang daripada apa yang dinamakan sebagai investment return. So kalau 80% and above datang daripada investment return, so company tersebut sesuai digelarkan sebagai sebuah syarikat IHC, Investment Holding Company. Holding, dia memegang pelaburan. Okey, contoh lain lagi syarikat tersebut apa dia buat? Dia buat contohnya sebagai duit dalam syarikat tersebut dia letak dekat unit trust. Contoh, kan dia tak beli property, kan semua orang masukkan duit dalam satu Sdn Bhd 100,000. So adalah seorang ni mahir, dia masukkan dekat unit trust. Duduk kejap setahun dapat 8%, dapatlah 8,000. So income syarikat pada tahun tersebut berapa? 8,000. Bagaimana datangnya income tersebut? Daripada investment. So company tersebut datuh darjat sebagai IHC, Investment Holding Company. Alright? Okey, Tuan Izzah. Okey, Tuan Hafiz. Saya sambil-sambil tu bukannya nak beransur tuan-tuan, nak tengok masa. Takut adik saya terlepas bas nanti kan. Tapi kita nak ambil peluang juga. Dalam 20 minit yang kita ada ni, at least orang boleh belajar sesuatu kan. Assalam tuan, saya bekerja di sungai. Di SG. Saya bekerja di SG boleh. Saya bekerja. Boleh ke pakai slip gaji untuk loan rumah terima di... Terima kasih tuan. DMY. Masya Allah. Anis bantu saya ni kemaskan soalan ni. Assalam tuan, saya bekerja sebagai boleh ke pakai slip gaji untuk rumah. Alamak Hafiz Izaili, boleh tulis balik tak soalan tu? Dia punya tu saya tak faham lah, honestly. Sambil tu saya jawab ni Tuan Izzah. Tuan, prefer property gain plan mana? Cash flow atau capital appreciation? Okay. Okay, personal Tuan Izzah bertanya saya personally Saya personally dua-dua saya ada. Because why? Dia bergantung kepada tactical investment saya pada property itu. Because dua-dua alhamdulillah. Kalau nak kata saya mahir, okey lah, saya mahir sikit lah kan. Nak kata sempurna, tidak. Tidak ada satu insan pun yang boleh bagi tahu yang ilmu dia sempurna. Okay, fair enough setakat ni. Baik, saya ada jenis rumah-rumah yang saya beli. Clearly, saya panggil rumah ni untuk saya buat duit. Capital appreciation. Maksudnya saya nak lipat balik. Contoh, saya beli satu rumah lelong, saya handsomekan dalam 10,000, 15,000. Kemudian ultimately, saya tak nak sewa pun. Saya nak jual secepat mungkin. Kerana apa? Taktikal bacaan saya untuk rumah tersebut, saya tak nak simpan lama, saya nak jual dan buat duit. Namun, ada rumah-rumah yang saya baca dan saya sesuai nak buat cash flow. Contohnya, dia berbalik kepada pemahaman tactical investment kita lah. Dia berbalik kepada jenis property.
Kalau saya punya ilmu, saya punya taktikal ialah, kalau saya nak buat flip, saya akan fokus kepada pencarian unit. Saya akan mendulang dan mencari unit dekat unit rumah jenis terrace, landed. Because landed dia punya capital appreciation dia besar. Kalau nak main cash flow, saya nampak tak sesuai main dekat landed. Because landed susah kita nak dapat sewaan yang tinggi. Landed biasa dikaitkan dengan cash flow yang bleeding. Yelah, landed RM400,000, bayar sebulan dekat bank dah RM2,200 contohnya kan. Dapat sewa RM1,500, RM3,000, landed sejauh mana boleh pergi sewaan. Dan kalau landed, saya nak modify jadi sublet ke apa semua susah. Landed kan, kita nak buat sublet, nak sewa ramai-ramai kan, nanti jiran-jiran bising, malam-malam anak muda main motor, balik lambat, pagi apa semua kan, macam-macam hal. So kalau landed banyak dikaitkan dengan capital appreciation yang tinggi. Why? Because di atas keping tanah yang sama, 20 kali 70, satu rumah je boleh naik. That's why landed ni dia punya land value tu senang naik setiap tahun. Satu, tengok jugalah banyak undang-undang lain lah kena make sure. Yang kedua, Tuan Izzah, kalau saya nak menyusun cash flow, maka saya banyak fokus mata saya kepada high rise. Tengok lokasi juga apartment tersebut, kan. So dia berkait rapat dengan amenities, facilities, kemudian peminat kawasan tersebut ramai ke tidak. Peminat maksudnya orang kalau saya beli, confirm saya boleh dapat penyewa. Why? Daripada bacaan saya lah, daripada tengok, oh ramai orang minat sewa sini ni, ramai orang minat saya duduk sini ni. Kalau saya ada unit, tak ada masalah saya nak cari penyewa. Alright, Tuan Izzah? Lebih kurang lah Tuan Izzah. Sikit-sikit lah. Dia bila tanya taktikal ni, dia kena dengan air cappuccino, duduk sekejap 2-3 jam, sedap sikit lah cerita kan. Right, Tuan Izzah. Baik. Okey, saya bekerja di Singapura, boleh ke buat loan rumah di Malaysia? Hafiz Izaili, ini berada dalam keadaan pengetahuan saya yang terpencil lah sikit je. Cumanya saya tak pernah ada klien yang dia bekerja Singapura, cuma saya pernah ada klien Petronas, gaji dia tu dia dapat dari dekat Sudan. Abang tak kan? So dia bekerja di Sudan. Cumanya gaji dia mata wang Malaysia, masuk dalam akaun Maybanknya di Malaysia kan. Macam ni Tuan Hafiz sudah tentu masuk dalam akaun bank di Singapura, betul? Saya assume gitulah dalam soalan sini. Baik. So kita punya tough time sekarang ni untuk buktikan di mata bank yang kapasiti tersebut wujud. Maksudnya bank yang kita bakal apply loan tersebut faham kerja kita di Singapura itu satu, apa kerja kita, dia tengok steady. Kerja ni bukan kontrak 2 bulan, 3 bulan, sekejap-sekejap, bukan. So dalam keadaan kerja yang tetap, contohnya kan, siap dengan employment confirmation letter daripada employer sebagainya kan. So okay, 2. Yang ketiga adalah currency yang kita terima sebagai income tersebut. Katalah Tuan Hafiz dapat gaji dalam bentuk Singapore dollars kan. So dimasukkan dalam bank of Singapore ke sebagainya, so itu akan ditunjukkan kepada bank kita dekat Malaysia. So kerana kita nak apply loan tu dengan bank mana? Bank Malaysia kan. So dia kena faham dokumen kita. Kalau dia tak faham dokumen kita, susah kita nak establish confident dia nak bagi loan kat kita. Alright, I can answer yes, tapi bergantung kepada bank yang kita submit itu. Alright, kalau dia tak faham nature kerja kita, kalau dia tak faham dengan berapa mata wang kita dapat apa semua kan, bank jadi nervous tengok ya ke betul ke ni, dokumen ni betul ke, because susah dia nak buat carian tu. Kalau company kita bekerja kat Malaysia, sudah tentu bank boleh buat apa yang dinamakan sebagai SSM search. Carian SSM, tengok syarikat ni wujud ke tak? Oh, okey, dah 30 tahun. Oh, director dia ni. Okey, nampak. Dia boleh buat. Tapi kalau company di Singapura, boleh buat ke tidak? Kat situlah menjadi persoalannya. Okey? SG Singapura. Okey, boleh. Sorry lah, saya ingatkan sungai tadi. Sungai Buloh ke sebagainya kan. Alright? Ini soalan apa ni? Adelina Muhammad Zain. Oh, okey. Ini tag kan? Alright. Baik, Tuan Izzah. Saya ada 5 minit lagi tuan-tuan. Saya nak beransur dah ni. At least 30 minit kita boleh belajar sesuatu kan. So, okay. Saya nak menuntut ilmu kewangan dan hartanah secara personal dengan Tuan Imam. Boleh ke? Alamak, Tuan Izzah. Boleh. InsyaAllah, tak ada masalah. Ada je macam kita dekat Aerial Academy. Kami ada buat juga program-program personal coaching. So, kalau Tuan Izzah, siapa-siapa berminat nak belajar lebih lanjut, boleh je insyaAllah. Malahan tuan-tuan pun perasan tak? Kan, saya siap extend rumah saya ni jadikan sebagai satu office. Ini tepi rumah saya tuan-tuan Itu pintunya. Tangan saya ni nampak. Itu pintunya supaya apa? Senang. Kalau orang nak datang coaching, nak belajar ke sebagainya kan. Tak payah masuk rumah. Daripada gate tu jalan straight masuk ke office saya.
Begitulah. Kalau tuan-tuan nak tengok gambar dia, tuan-tuan follow dekat page, dekat profile Herman Taib. Dekat situ saya pernah share lah gambar rumah saya yang niat saya dengan rezeki Allah izinkan ni untuk saya sentiasa buat sharing. Yang itulah. So salah satunya melalui live-nya ni lah kan. Tapi kalau datang personal coaching, itu lebih, apa dia kata, lebih komprehensif kan. Alright, tuan-tuan, ada apa-apa soalan lagi? Anis, boleh naikkan 1-2 soalan lagi? Boleh saya raikan? Saya ada 4 minit lagi ni. Kalau ada. Alright, yang ni tadi Zara SG Singapore. Okey, beres. Okey. So alhamdulillah tuan-tuan, kalau tak ada apa soalan lagi dah, mungkin tuan-tuan sedang menulis ke sebagainya kan. Because live ni kan dia ada time lag sikit kan, lebih kurang 5 saat kan. So sambil-sambil tu saya ingin ucapkan terima kasih tuan-tuan dalam 30 minit. Saya harapkan tuan-tuan telah belajar sesuatu daripada saya kan. So begitulah excitement kehidupan kita. Kita ada ilmu sikit, kita share. Dia bila kita share ni tuan-tuan, bila kita, yelah, tuan-tuan sentiasa berkongsi, sentiasa ajar orang lain, dia punya ilmu tu bukan makin berkurang, satunya bertambah. Ilmu tersebut makin kemas, makin padu dia punya contoh, makin sedap dia punya penerangan. Because the moment kita rajin untuk share dan ajarkan kepada orang lain, itu keajaiban dan kelebihan Allah bagikan kepada kita, yang Allah pinjamkan ilmu, kita sampaikan ke orang lain, Allah bagi lagi ilham, idea baru, contoh baru, penerangan yang lebih padu. Kan sedap kan dia punya ayat tu kan. Okay. Itu je lah. So kenapa saya cakap macam tu tuan-tuan? Pasal apa? Kalau tuan-tuan ada ilmu, ada buat share ke sebagainya, jangan lupa untuk tag saya. I love to also learn from you. It's okay. Sama-sama kita saling belajar. Ada kelemahan, confirm. Kan kalau tuan-tuan tanya saya, ada kelemahan ke dalam ilmu saya? Confirm. Tuan-tuan tak payah cari pun. Saya boleh kata confirm ada kelemahan dalam ilmu yang saya sampaikan ini. Namun kerana apa? Kerana kita yang menyampaikan tu adalah manusia hamba yang jauh dari kesempurnaan. Sudah tentu dalam penerangan saya itu ada je sudut pandang yang boleh ditambah baik, malahan mungkin dalam keadaan yang saya tersilap kata, data dan sebagainya, which is okay. Kita improve dan kita baik pulih dalam masa yang akan datang dan sentiasa kita lebih baik daripada semalam, insyaAllah. Okay, baik. So dengan itu tuan-tuan, kalau tak ada apa soalan dah, alright, Anis, I think we are good to go. Thank you very much tuan-tuan untuk sesi Q&A kita pada malam ni. All the best everybody. Take care. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And I see you tomorrow morning. Pagi esok kita ada satu sharing. Very power inspirational sharing pagi esok macam biasa. Setiap pagi 9 pagi di page Herman Taib. Okay guys, see you tomorrow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care.